Pejam celik, pejam celik, pejam celik, celik pejam, pejam celik, celik, celik pejam. Tak kelakar. Kita dah tak ada penghujung dah ada. Kira ini dah kira minggu keempat Ini adalah malam minggu Lailatul Qadar. Ya, dan pastinya podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Nur Insan. Sudah tentunya ejaan Nur Insan adalah Nun Waw Ra. Wah, Alif Nun Sin Alif Nun. Okay. Ataupun dalam bahasa Melajunya NURINSAN. Sudah tentunya ini adalah madrasah percuma yang telah pun banyak memberikan khidmat kepada mereka yang tak tahu pasal agama dan sebagainya. Mereka berikan khidmat mereka secara percuma. Kami seru kepada anda yang sedang mendengar ini. Ini merupakan minggu yang terakhir untuk sisa-sisa Ramadan ini, untuk kita menjana pahala bulan Ramadan yang terakhir ini. Dipersilakan untuk terus ke website mereka www.nurinsan.sg. Dan apabila anda pergi ke website mereka, anda jangan lupa pergi klik button donate now di sebelah atas sebelah kanan donate now, dan ia akan pergi ke lagi satu page. Anda boleh berikan boleh menderma kepada mereka, satu secara sekali sahaja dan yang kedua bulanan. Yang sekali saja tu melalui Nets ke ataupun melalui apa, bro? Nets dan juga PayPal, kedua-duanya boleh. Dua-dua pun boleh Dua-dua pun boleh. Tapi kalau anda memberikan menerusi Nets, every month kalau anda ikrarkan duit bulanan untuk Nur Insan, setiap bulan anda dapat notifikasi lah. Tapi kalau anda sign up menerusi PayPal, dia tak ada notifikasi kat sana. They just deduct from your account. Ada beberapa juga perkara, antaranya wakaf anda boleh laksanakan, zakat harta juga boleh dilakukan bersama dengan Nur Insan, derma bulanan, fidyah juga boleh, dan banyak lagi lah. Pendek kata, ada yang memberikan DM untuk spesifik request, ada nak dermakan barang-barang dan seumpamanya. Itu semua boleh dilakukan, tak ada masalah. Okay. Baik, kalau macam biasa Ustaz, boleh Ustaz NGU? Boleh, insyaAllah. Kata-kata mutiara dia. On to the show, bros. Ini minggu terakhir kita bersama dengan Ustaz Dr. Yusof Saad. Beliau merupakan NGU yang diangkat oleh netizen dan juga pendengar-pendengar podcast sendiri, dan diberikan gelaran sebagai non-judgmental Ustaz. Sebenarnya Ustaz, kita ada banyak feedback tentang penglibatan anda. Ada yang sampai nak tahu dia Kongsi sikit. Okey, terus terang semalam lah ada satu seorang asatizah ni, Raja Nur Hidayah lah. Dia daripada Masjid Anur. Dia cakap aku, bang, apa ni, adik kau lah. Adik aku ramai semua daripada Masjid Anur datang nak tengok Ustaz NGU, Ustaz Dr. Yusof lah ni dekat Woodland Bazaar. Jadi diorang cakap, yang mana satu bang? Aku cakap, mana aku tahu. Aku tak ada kat sana. Aku dah cari lah Ustaz yang putih-putih tinggi-tinggi tu. Dia lah Ustaz NGU. Itulah. Okey. Satu sekadar seluruh asatizah di Masjid Anur semua cari Ustaz. Masya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ustaz dah mula dapat autograf daripada orang ramai ke macam mana? Belum lah, tak ada. Kita ni siapa lah kan. Itu biasa-biasa je untuk Nur Insan. Amin. Ini ada komen-komen daripada seorang pendengar. Salam bro, selamat berpuasa. Just heard your latest podcast. Having Ustaz Dr. Yusof on your show was a brilliant idea. His character Diminia fits the target group like a glove. Awesome job, bro. Would love to have him from time to time, not just during Ramadan but occasional episodes lah. Katanya he's relevant to the community at present. Good job to the team dan selamat berpuasa, kata beliau. Alhamdulillah. Barakallah. Amin. Barakallah. Ustaz, kita dah boleh bertanya-tanya soalan ke sebagainya? Ahlan. InsyaAllah. Baik Selamat. Ustaz kira dah ready Dah ready Kalau Ustaz jalan-jalan dekat bazar ke, ada tak orang tanya-tanya soalan secara ada spontan? Juga kadang-kadang daripada spontan. Ada datang kat booth saya nanti dia tanya-tanya macam mana nak bayar zakat harta emas, zakat harta bisnes macam mana. Jadi saya terangkan macam mana. Alhamdulillah. InsyaAllah Ustaz, nanti saya senang, nanti I give him my card. Kasih kad saya, you just give me a call, I will come to your place, I will do that, buat calculation semua. Itulah zakat harta anda, insyaAllah. Alhamdulillah. Ramai juga Melayu-Melayu yang kaya-kaya. Banyak ramai. Alhamdulillah. Antaranya di sini lah, tapi tak nak bilang siapa lah. Betul. Namanya adalah Alhamdulillah. Kita kan. Namanya adalah Kuzai. Kita pun dah bayar duit sewa. Dah bayar. Makin kaya lah Kuzai. Baik, ini kirim baik. Aku tahu. Katanya di sini ini soalan yang agak berat sikit lah Ustaz. Ini daripada seorang yang telah pun berkhidmat untuk negara.
Alhamdulillah. Selang beberapa tahun lah beliau berkhidmat untuk negara. Katanya salam semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh tak tolong Salam. sampaikan soalan saya kepada NGU. Saya seorang police dog handler untuk 15 tahun. 15 tahun saya memang handle anjing lah untuk tujuan keselamatan negara Singapura. Ya. Ni kalau kita tahu K9 unit dia ada banyak cawangan dia. Ya, saya. Ada yang macam cari drug, ada yang cuba cari illegal immigrant. Ya, ada security. Ada security. Dia dan pakai semua. apa? German Shepherd apa? Dia Shepherd security bro. Ya, German. Habis Dia banyak jenis anjing lah. banyak. Yang cari drug biasanya dia pakai yang kecil hitam tu. Ya, Yang kepala bull, macam dia punya sensitivity untuk dia bau bahaya bro. Oh, dia lain-lain anjing. Dia bukan semua German Shepherd pakai lah. Tak. I see. Dia tengok macam mana lah. Okay. Jadi tak silap saya dia memang handle German Shepherd ni. Dan security lah tu. Security 15 tahun dia bersama dengan pihak ni. Dan ada beberapa soalan lah. Perlu tak saya sertu uniform dan juga diri saya selepas setiap shift saya, setiap every duty perlu sertu uniform dan diri tak? Dan juga soalan seterusnya, sah tak solat saya di tempat kerja kalau saya pakai uniform dan juga equipment saya, bermaksud weapon dan juga handcuff terkena kepada bulu anjing lah, ataupun terkena dengan anjing ni, macam mana sah tak solat saya kalau saya nak ambil masa untuk solat asar ke solat zuhur ke. Okay. Some of my friends in the army pun ada handle anjing juga. Mereka masih solat walaupun berada outfield dengan uniform mereka dilumuri lumpur. So I'm wondering whether I can use the same concept for me at work. Thank you so much bosku, katanya. Okay. Ya, bagaimana Ustaz? Silakan. Tafadhal. Tafadhal. Kasih-kasih, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah SWT. Amin. Terima kasih kepada semua pendengar. Ya. Kita dengarkan sekali lagi lah. InsyaAllah jumpa kita sekali lagi untuk sama-sama menghuraikan mana yang tersirat. InsyaAllah kita akan sampaikan yang terbaik. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang baik. Alhamdulillah. Ini soal pekerjaan dia. Namanya K9 K9 unit. K9 unit. K9 itu apa? K9 C-A-N-I-N-E. Dia nama saintifik untuk anjing. Ya, betul. Oh, kira kata Aku tahulah bro. Itu dekat logo K9. Itu kira short form dia. Short form dia. K9 okay. Alhamdulillah. Biasa main anjing macam ni lah. Maklumlah dulu pernah juga. Jangan bilang Father Ismail. Bapak engkau Zah kira ustaz per members lah bro. Kita ada satu kelas dulu ya. Satu kelas sama Astaghfirullahaladzim. Satu kelas Kita dekat Kim sama-sama InsyaAllah. Subhanallah. Okey, saya jawab soalannya. Apakah hukumnya daripada hadis Rasulullah SAW, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini pada normalnya, siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga haiwan ternak, haiwan berburu dan juga tanaman, maka akan dikurangi pahalanya dari setiap hari sebanyak 1 qirat. Iaitu hadis riwayat Imam Muslim, hadis nombor 1575. Ini mengatakan bahawasanya pada dasarnya kita tak boleh memelihara anjing kecuali ada sebab-sebab tertentu. Seperti pertama, itu menjaga haiwan ternak kita. Yang kedua, itu yang untuk pergi berburu. Kita bawa anjing untuk pergi berburu. Yang ketiga, untuk menjaga tanaman kita. Anjing pelihara lah ni. Ni yang jinaknya, bukan anjing liar. Nanti gila babi pula nanti kena gigit. Kalau anjing liar lah bahaya. Anjing liar bahaya. Ini kata Rasulullah lagi, kalau bagi orang yang memelihara anjing selain daripada sebab-sebab itu, maka setiap hari sebanyak 1 kiras akan dikurangkan pahalanya. Kiras tu apa? Kiras tu apa? Di sini Rasulullah menerangkan. Kan nama anak kau Din? Kiras. Ini Kiras Kiras. Q-I-R-A-T-H. Kiras. Lain Z. Okay. Kiras ini maknanya ialah pahala itu sebesar Jabal Uhud. Satu bukit Jabal Uhud besarnya pahala tu. Seperti hukumnya orang solat untuk mayit, solat jenazah. Ini fardu kifayah. Barang siapa yang solat solat jenazah, yang menyolatkan mereka dapat 1 pahala 1 kiras. Sebesarnya Jabal Uhud. Jabal Uhud. Dah pernah nampak Jabal Uhud? Pernah nampak gambar-gambar. Alhamdulillah. Besar.
Besar babe. Kira besar aku Jabal tak Khut tu cakap besar. pernah pasal aku tak pernah belum pergi umrah lagi lah. Ah, Kau boleh insyaAllah. Google. Kau boleh Google. Nanti saya Google. Singapura dengan Google masih okey lagi. So deep. So deep. Okey, kita teruskan. Kemudian, tapi hal ini diperselisihkan dari hal memelihara anjing selain untuk tujuan yang 3 di atas, iaitu seperti untuk menjaga rumah, jalanan, untuk keselamatan. Pendapat yang lebih kuat adalah dibolehkan sebagai kias dari 3 yang sebab di atas tu, kerananya adanya illat, iaitu alasan yang dapat disimpulkan adalah hadis, iaitu kebutuhan, keperluan. Ya, keperluan. Itu panjat. Tolong, itu bahasa Indonesia. bahasa bakunya. Kebutuhannya. Bukan yang itu. Kebutuhan. Keperluan, ya. Subhanallah. Jadi apa yang tak boleh ialah apabila kita menyentuh air liurnya, itu najis. Okey. Air liur anjing itu najis. Ya. Kalau daripada bulu-bulu anjing ini dibolehkan kerana dia kering tak sebagainya. Ada pendapat ikhtilaf daripada ulama-ulama, kalau bulunya basah, bulunya terbangang basah tu kena kat baju kita kena sertu bersihkan. Dia najis. Begitu juga dengan aliurnya pun najis. Okey, cara untuk menyertu najis itu bagaimana? Ialah 7 kali cucian. Okey. Yang pertama dengan tanah liat, tanah yang basah. Kemudian yang ke-6, yang kedua, 3, 4 sampai ke-7 dengan 7 kali basuhan bersihnya. Air biasa. Jadi dalam kesimpulan di sini, kerana dia menjaga negara dan tugasnya, dibolehkan. Cuma apa yang digunakan dijilat oleh anjing itu maka harus dibersihkan. Disertukan. Kalau contoh, dia punya cuff ke, dia punya handcuff. Contoh apa tu, dia pegang, kalau dia tersentuh alio tu, kita kena cuci. Tak boleh untuk buat solat dan sebagainya. Kita gunakan tu dalam solat kita pun tak boleh. Seluar kita kena jilat anjing, boot kita kena jilat anjing pun kena bersihkan, kena sertu. Itu hukumnya. Sebelum kita solat lah. Jadi kita tak boleh buat dua solat. Okey. Sebelum solat kita bersihkan. Kalau boleh tukarlah baju pakaian tu. Tukar baju. Kalau tukar baju tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa. Tukar baju bersih kan. Baju lain kan. Tapi kalau dia dah jilat tangan kita, kena bersihkan. Kalau kita sentuh bulu dia tu, kita pegang kepala dia tak basah, tak ada masalah. Itu boleh. Kalau kita berpeluh, Ustaz, macam mana? Apa dia? Kalau contoh kita berpeluh, Berpeluh. kalau kita pegang kepala dia, kali bulu-bulu dia melekat kat kita punya tangan, berpeluh. Itu peluh kau. Tu tak ada masalah. Peluh anjing ni. Anjing yang basah. Anjing yang basah. Anjing yang basah. Kalau kita tak ada masalah. Kerana peluh kita ni suci. Okey. Peluh kita ni suci. Ada ulama kata peluh ni suci. Tak perlu kita nak bersihkan, nak mandi, baru kita solat. Kalau kita berpeluh tu, ambil wuduk, solat, tak ada masalah. Ada berpeluh, lepas peluh dia masam-masam sikit tau Ustaz. Tungkau lah. Kalau masam-masam tu bersihkanlah. Kerana kita menghadap Allah harus bersih. Sungguhnya Allah tu suka cinta pada orang yang bersih. Jadi bersihkan diri kita solat, insyaAllah. Khalas. Jadi kalau gitu, yang pendengar kita tadi tu, dia dah 15 tahun dengan handle anjing. Kalau nak solat, aku rasa baik suruh dia tukar baju lah. Tukar baju, tukar seluar. Ada juga dia berkongsi rintihan lah. Macam bila dia balik kerja, habis orang kata tu diberikan tumahan oleh sanak saudara dia, ibu apa dia kan. Macam kau ni dah lah kerja macam ni, that sort of thing. Macam diorang tak merestui pekerjaan dia. Ustaz ada nasihat untuk dia tak Ustaz? Kalau nasihat saya dah memang 15 tahun nak cari kerja sekarang susah, bukan senang, kecuali Grab lah kan. Grab gaji ribu-ribu. Jalan senang. Tapi ala kulihal, kalau dia nak kekalkan kerja tu boleh, tapi berjaga-jaga. Ahli keluarga harus faham, beri sokongan. Sokongan, jangan kritik dia. Dan memang gitu kerja dia. Jadi kita sama-sama membantu. Dia jaga negara apa? Dia jaga negara kita. Dia untuk katakan dadah itu haram. Dia memperjuangkan. Jadi anjing tu dibawa kemana-kemari untuk cek kereta dan sebagainya untuk keselamatan negara. InsyaAllah kebaikan tu dia. Tapi kalau kereta kita kena cium-cium anjing semua, kena sertu juga lah Ustaz.
Kereta kau nak ada satu, nak buat apa? Pergi solat. Tak, mana tahu sebab kita duduk ke apa, takut kotor ke apa, macam mana. Kalau masuk dalam kereta, kita duduk bersihkan lah. Tengok dia jilat ke tidak, je bau aje. Dia tak semua kereta dia jilat, tak ada kerja kan anjing tu. Okay. Mana tahu ada aiskrim. Aku tangkap Ustaz punya point. Maksud Ustaz kalau kita nak pergi solat, Ya. jadi kalau macam kereta kita tak bawa kereta kita pergi solat unless transformer Islam lah. Asyik. Baru solat. Okey. Islam ada soalan Islam Sila. Ya. Ni soalan daripada seorang penyanyi Singapura, Ustaz. Siapa nama dia? Adakah dia Elfi Nama. Ismail? Apa dia? Oh, bukan. Oh, bukan, Dia adalah Hard Rancor. Ya, dia Private message kau. Ada message Oh, kau. dia. Salah dia, Abi dah penyanyi Singapura. Penyanyi Singapura. Okay. Alright. Hard Rancor. Rancor on sah bro. Okay. Dia cakap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nak tanya, bila kita ke masjid untuk menunaikan solat fardu, selalunya ada beberapa solat sunat yang kita lakukan. Ni kira penyanyi yang solat, Ustaz. Alhamdulillah. Boleh terangkan tentang solat-solat sunat tak, Ustaz? Selalunya bila aku sampai, aku buat solat tahiyatul masjid. Bagus. Lepas tu, bila azan je aku solat fardu lah, ikut imam. Ya. Lepas solat fardu tu, aku nak solat sunat. Tapi apa benda solat sunat tu? Aku nak buat apa? Okey. Alhamdulillah, solat yang baik. Solat sunat di masjid. Dia ada solat datang masjid, kita solat tahiyatul masjid. Okay. Apa itu tahiyatul masjid? Solat untuk menghormati masjid. Pertama. Kita ada solat menghormati azan. Ada solat qabliyah, ada solat ba'diyah. Jadi solat ba'diyah dan qabliyah ni selalunya lepas azan kita solat sunat. Solat sunat menghormati masjid. Lepas tu kita solat sunat untuk menghormati waktu. Dan ba'diyah itu adalah solat sunat selepas solat fardu. Ini semua sunat muakkad yang digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang digalakkan. Okey. Ada juga solat sunat yang lepas solat fardu diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya lepas asar. Dan lepas fajar, lepas subuh. Tidak ada solat sunat di situ. Kenapa? Di sinilah Rasulullah menerangkan bahawasanya kenapa tidak ada, sahabat-sahabat tanya, kenapa tak ada solat sunat ba'diyah asar dan juga ba'diyah subuh. Pertama, ini adalah waktu agama lain menyembah pada matahari dan terbenamnya matahari. Zaman dahulu, zaman jahiliah, mereka sembah bila matahari terbit, mereka sembah sujud pada matahari itu. Maka Rasulullah melarang. Kita tak boleh buat seperti agama lain yang buat. Dan juga lepas asar, bila matahari terbenam, mereka sujud lagi dengan matahari itu. Kerana apa? Terbenamnya matahari. Mereka anggap matahari Tuhan dia. Ini zaman jahiliah dululah. Zaman kebodohan orang dulu. Maksud jahiliah tu apa? Kebodohan. Jadi di situlah Rasulullah melarang kita untuk solat, dilarang untuk solat ba'diyah asar dan juga ba'diyah subuh. Tapi lepas subuh tu ada waktunya, maksudnya solat duha. Solat sunat duha digalakkan bila terbitnya matahari sekitar jam 8, pukul 9 gitu, sampailah hampir matahari tegak di atas kepala, maka berhentilah solat duha. Ada masa-masanya. Jadi di sinilah Rasulullah katakan yang mana boleh, mana yang tak boleh. Jadi teruskan solat sunat tu, amalkan, jangan berhenti, kerana itu satu perkara yang digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Silakan, ada soalan. Baik Ustaz, ini soalan daripada teman saya lah, pendengar kita lah. InsyaAllah. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. In your last podcast, ada pendengar tanya pasal anak luar nikah. Betul. Sama ada boleh dibinkan bapaknya atau tidak. Okay bro, could you please ajukan soalan ini kepada NJU kita? Kerana NJU kita, kena ustaznya adalah kita punya NJU. Please bro, I really need enlightenment about this, please. Yang pertama, kalau aku ni anak angkat, boleh tak kalau aku dibinkan bapa angkat aku? Okay. Yang kedua, kalau first answer is boleh, kalau boleh dibinkan sama bapa dia, okay, adakah aku perlu nikahkan sekali lagi dengan pasangan aku? Dia cakap macam itulah. Okay, dan yang ketiga, apa hak aku kepada harta peninggalan arwah? Okay, am I entitled to apa-apa harta yang jatuh pada hukum faraid?
Ini saja Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Masya So Allah. bermakna pada yang saya cuba faham soalan yang kedua ni, adakah bapak dia mewalikan dia? Is that the question? Okay. Ataupun dia perlukan nikah sekali lagi dengan pasangan dia? Okey. Ya. Nanti saya jawab semuanya. Baik, InsyaAllah. silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang baik. Sampai 3 macam soalan yang saya berikan. Alhamdulillah, bagus. Ajukan lagi soalan. Ajukan. Baik, Alhamdulillah. Baik. Di sini masih lagi pendengar-pendengar keliru tentang bin dan bintikan. Ya. Kemarin kita bicarakan tentang anak luar nikah. Ya, betul. Boleh dibinkan atau dibintikan, dibolehkan oleh fatwa. Ya. Itu boleh, itu sah. Apa yang tak boleh ialah bila mendapat yang lelaki tak boleh dapat faraid daripada bapaknya. Harta bapaknya tak dapat. Okey. Dan juga yang perempuan, yang bapak dia tak boleh mewalikan pernikahan anaknya itu. Dia kalau sebagai wali hakim. Taib. Tentang ini ialah tentang anak angkat. Anak angkat, betul. Anak angkat. Okey, dengar sini pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibnu Abbas mengatakan, sesiapa yang memanggil seseorang dengan selain nama ayahnya atau selain dari maulanya, maka ke atasnya laknat Allah. Kecuali para melainkan yang manusia, para malaikat dan seluruh manusia seluruhnya. Hadis ini pada susunan Ibnu Majah, hadis 2609. Ini disebabkan supaya anak itu tahu asal usulnya. Jadi tidak boleh anak angkat tu dibin dan dibintikan kepada foster parentnya. Pada keluarga angkatnya tu, bapaknya nama siapa? Si So'od namanya. Fatimah binti So'od, tukar namanya jadi So'od. Tak boleh. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas sebabnya apa? Supaya anak ini bila dah besar nanti dia nak tahu siapakah asal bapak dia tu siapa. Asal usul dia siapa. Jadi dia kena selidik, tengok siapa dia, bapak dia sebenarnya siapa, kerana dia anak angkat. Jadi bila dah besar dia boleh cari balik ke anak bapak dia ke, nak membantu dan sebagainya lah. Dan keduanya tentang nikah semula. Nikah semula. Bila dah nikah tu hanya sekali saja. Tidak ada ulang balik 2 kali. Cukup hanya sekali dah sah. Alhamdulillah. Jadi anak yang kedua, anak yang ketiga, anak pertama, kedua, ketiga, kalau daripada asalnya tu anak dia sendiri, bukan nak luar nikah, alhamdulillah. Tak perlu nak bin-bintikan dengan nama bapak dia, dan memang aslinya nama bapak dia lah. Betul. Pasal dia nikah dengan secara sah. Okey. Kemudian tentang harta pembahagian itu, betul. Bagi anak anak angkat tidak ada faraid baginya kecuali hibah. Iaitu hadiah daripada bapak dia, berikan pada dia. Bapak angkat dia lah. Dia tidak dapat faraid. Alright. Itu hukumnya. Alright. Kalau ada lebih harta, tolak kat saya ke Nurisan lah. Jangan saya. Nurisan lah. Kalau kasih ustaz personal, kena transfer personal to bank account ustaz kira. Jangan. Nurisan, bos saya tengah dengar. Baik, ini adalah satu soalan berkenaan dengan suami isteri. Dan kata beliau, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Aku tambah. Ni hari Rabu ingatkan solat Jumaat. Tengah solat Jumaat ke apa? Katanya, salam admin. Dia panggil kita semua admin. Alhamdulillah. Salam admin. Saya ada satu soalan. Tapi please omit my name ya. Okay. Suami kerja part time, tetapi bila di rumah asyik menghadap telefon saja. Okey. Isteri kerja full time. Balik penat, nak buat kerja rumah, layan suami dengan anak. Tetapi sang suami asyik komplain, semuanya tak kena. Isteri tak merungut, tapi terasa kecil hati kerana sang suami tak tolong, tapi tolong komplain saja. Isteri asyik dipandang rendah, tapi isteri tak komplain apa-apa, diamkan saja dan layankan saja karina suami yang tak tentu arah, macam mood swing orang mengandung. Please give some advice for the wife to remain strong. Salah tak kalau saya sebagai isteri ni menegur sang suami? Sebab yalah, katanya kita kan kena dengar cakap suami, tapi kita isteri. Macam mana ni Ustaz? Alhamdulillah, insyaAllah. Kenapa dia mood swing? Tak tahulah pula Pasal Ustaz. semalam tak dapat. Dapat apa? Dapat apa Ustaz? Aku tak tahulah apa.
Tak dapat makan. Mungkin lah. Tak dapat makan minum. favourite dia. Tak dapat urut. Tak dapat dending ke apa. Tengkuk. Urut Urut tengkuk. tengkuk. Urut tengkuk. Cakap harimau Yang mungkin kemungkinan. Tak dapat berfaraid mungkin. Allah. Ini semua macam-macam Tapi alhamdulillah Tak soalannya dapat. Nak juga tak dapat. Habis. Okey, alhamdulillah. Syukur nikmat Allah SWT, keluarga yang bahagia, yang harmonis ada juga ada masalah-masalah rumah tangga ni normal. Kalau dalam satu keluarga tu tak ada masalah, tu tak normal. Ya. Betul juga. Betul juga. Betul. Mesti ada yang tak kena, ngam tak ngam dan sebagainya. Berasa kita ada fikrah masing-masing. Isteri pendapat lain, suami pendapat lain. At last kita kena compromise. Mana yang lebih baik, maka itulah kita gunakan pendapat tersebut. Okey, masalahnya sekarang ialah si suami ni ialah kerja part time. Kejap je part time ni kerja 2-3 jam, 4 jam dah balik rumah, dah lepak. Isteri bekerja full time. Sekarang isteri mengeluh. Untuk para isteri di rumah, ingatkan isterinya title ni ataupun ibunya title ni tak boleh buang. Inilah darjat yang diberikan oleh Allah SWT kepada anda sebagai seorang isteri dan juga seorang suami. Seorang isteri dan seorang ibu. Jadi pangkat ibu tu tak boleh buang. Pangkat isteri tak boleh buang. Tetap kena buat kerja rumah dan sebagainya. Itu alhamdulillah dia buat juga. Walaupun mood swing ke macam mana ke, membebil ke, dah terbalik ini patut isteri yang membebil ni suami yang membebil dan sebagainya, tapi tak mengapa. Kita susah di dunia, senang di akhirat nanti. InsyaAllah. Tapi ala kulli hal, masalahnya sekarang ialah sang suami. Sang suami walaupun kerja part time, isteri kerja full time, harap bertimbang rasa lah. Isteri tu dah balik penat-penat, faham-faham. Cubalah bantu isteri tu dengan ada ringankan tangan sikit lah, kemas-kemas ke apa yang patut, cuci pinggan mangkuk. Tak suruh cuci baju pun, tak mengapa. Yang ringan-ringan yang kamu nampak, bersihkanlah. Mungkin ini sampah ketepikan, senang-senang sapu, biar isteri tu balik pun tenang jiwanya. Dia nak masak pun senyum, dia masak, time masak ke apa ke. Tetapi di sini Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW, bila di rumah pun dia yang cuci baju, dia yang jahit bajunya sendiri, dia yang uruskan diri dia sendiri. Dia tahu isteri-isterinya sibuk dengan menjaga anak, itu dan ini dan sebagainya. Tapi Rasulullah bertimbang rasa. Rasulullah tolong isterinya untuk buat. Dia tak suruh tolong jahitkan baju aku, tak. Rasulullah jahit sendiri. Capal dia putus, dia jahit sendiri. Dia tak bilang tolong hantar ni pergi kedai buat ke, tak. Rasulullah buat sendiri. Ini satu contoh yang Rasul tunjukkan pada kita untuk para suami, bahawa si suami pun boleh buat kerja rumah. Contohlah akhlak Rasulullah SAW. Kerana itu satu amalan yang amat baik. Jadi isteri pun balik tenang, tak pening kepala dengan akhlak dia macam gini. Jadi ikutlah tiru akhlak Rasulullah SAW. InsyaAllah. Sama-sama lah. Sama-sama. Baik. Aku ada soalan? Kau dah ada? Kau dah habis? Dah aku dah kasih. Okay, Last one soalan tentang makeup, Ustaz. Ni seorang wanita, anggun jelita wajahnya. Alhamdulillah. Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Boleh saya tengok sikit? Okey, boleh. Sebentar nanti. Kalau kita tengok wanita cantik, boleh, Ustaz? Boleh. Boleh aja. Tak salah lah kita tengok, kita besar-besarkan Ciptaan. kebesaran ciptaan Allah. Iyalah. Dia cerita pasal makeup, Ustaz. Ustaz, macam mana saya dah pakai makeup ni. Lepas tu ambil uduk. Boleh tak boleh? Gitu. Itu soalan pertama dulu. Dia makeup dengan dye rambut lah. Saya satu kali dye rambut, lepas tu ambil uduk. Sah ke tidak? Ni makeup dengan dye dulu, Ustaz. Silakan. Makeup. Satu, makeup, alhamdulillah, anda lah seorang yang anggun, yang cantik, ciptaan Allah.
itulah kita harus bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semua kita ni pun ganteng kat sini anak-anak yang cakap ni lagi ganteng Subhanallah, pinjaman saja. Pinjaman. Tak ada, aku cakap kita ni semua pinjam. Dipinjamkan. Tak apa. Kita pun pinjaman juga. Sementara di dunia ni, insyaAllah. Jadi Alhamdulillah. Jadi gini, adik yang cantik semua, insyaAllah. Masya Allah. Apa yang kita boleh buat, wuduk itu harus menyentuh wajah kita, kulit wajah kita. Jadi kalau anda dah ambil makeup, lepas tu anda dah pakai makeup, kemudian anda ambil wuduk, tak ada fungsinya. Tak ada fungsinya. Tidak sah lah wuduk anda. Bagusnya sebelum wuduk kita ambil sebelum makeup kita ambil wuduk dulu. Wuduk kita cantikkan. Even sekarang pun ada makeup yang halal. Wuduk friendly wuduk friendly, betul. Yang ada dikeluarkan. Saya tak tahu macam mana. Ada. Saya tak tahu macam mana dia punya produk. Saya belum tengok lagi. Bukan saya nak try. Bukan saya nak tengok lah apa dia punya bahan-bahan dia. Kalau lelaki pakai makeup boleh tak? Boleh. Boleh. Jadilah si si kunyit ke. Kalau kita nak nampak lebih, sebab takut kita punya tu berminyak ke muka, tu makeup biasa-biasa bedak okey lah. Jangan makeup macam wayang Pak Ji okey. Tebal-tebal tak boleh lah, itu dilarang. Kerana Islam ni tidak boleh menyerupai seperti wanita. Dan wanita tak boleh menyerupai seperti lelaki. Itu haram di sisi agama Islam kita. Jangan sampai, kalau lelaki jangan pakai makeup sampai nampak macam wanita lah. Pakai gencu semua tak boleh lah. Gencu semua tak boleh. Diharamkan sama sekali. Okey, jadi makeup itu biar ambil wuduk dulu baru kita bermakeup. InsyaAllah. Jadi makeup pun janganlah tebal-tebal. Anda dah cantik, tak payah nak tebal-tebalkan lagi lah. Cukuplah apa yang ada, Allah berikan nikmat. Itulah sang suami nak tengok wajah anda. Sang suami nak tengok wajah anda bila balik rumah. Makeup yang ringan-ringan, pakai bedak saja, jangan tebal-tebal. Terperanjat suami kat depan pintu. Kita sambut suami balik rumah. Depan pintu, kita bukakan pintu dengan wajah yang senyum, berwangi-wangian. Senang tak hati suami? Senang. Senang aja korang ni. Alhamdulillah senang Ustaz. Alhamdulillah. Itu yang kita nak. Jadi suami balik, Masya Allah, cantiknya isteri aku ni. Masih lagi bertenaga Ustaz. Masih bertenaga lagi. Jadi tak perlulah dia cari skandal kat luar kan. Isteri kat rumah dah ada. Isteri kat rumah dah ada, dah cantik dah, Alhamdulillah. Apa lagi dia nak? Kalau kita tengok perempuan-perempuan lain, wanita-wanita lain, cantiknya perempuan tu, Rasulullah pesan apa? Bila kamu lihat wanita tu, lihatlah isteri kamu pun ada yang sama. Apa yang perempuan tu, isteri kamu pun ada. Janganlah tengok perempuan tu lebih-lebihan. Tenangkanlah isteri anda di rumah. Betul. Jadi sama aje. Kamu nak tengok apanya perempuan yang lain? Jadi kita jangan fikir Kita ke sana. tak pernah tengok, selalu kita tengok lantai saja. Sama sampai langkah-langkah tembok Ustaz. Bagus satu, Alhamdulillah. Sebab itulah kalau Ustaz tengok dahi saya, ada dahi cap semayang. Cap semayang. Pasal saya jalan tengok bawah, saya terlanggar tembok, Ustaz tengah tembok sampai dah ada gelap-gelap dahi saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Bercahaya nanti di akhirat nanti. Doakan insya-Allah. Dahsyat. Tapi kalau dye Ustaz, kalau dye rambut, dia tengok apa material apa dia gunakan. Ada dye pula yang boleh pakai. Macam inai, inai. Tapi sekarang kita tengok dye rambut ni dah berwarna-warni. Macam lampu lap-lip aku tengok. Lampu traffic light pun ada. Jadi yang haram itu kita jangan gunakan. Ada yang dilarang. Kenapa? Kita ambil wuduk, rambut kita ni dia harus kena wuduk kita. Ambil wuduk kita kena harus ada menyapu sebahagian kepala kita daripada Imam Syafi'i. Sunanya Imam Syafi'i itu hanya 3 helai rambut pun dah okey. Tapi ada yang ulama kata mesti satu kepala kena basah. Begitu juga dengan dai kita. Kalau tak kena rambut kita, tak kena embun-embun rambut kita, kepala kita, maka tidak sahlah wuduk itu. Kalau boleh pakailah inai ke yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Manfaatkan itulah insya-Allah. Dulu ada pakai, dulu zaman perang tak silap saya ada, mereka pakai inai kan Ustaz dulu. Betul. Kan betul kan? Ini untuk apa? Menakutkan enemy Ustaz. Itu yang Ustaz tahulah, tu yang pada jauh nampak macam
ya Allah, muda-muda semua. Atau ya Allah makrib. Soal ini perang. Makrib soal Wah, ini soal YP ni. Bro, tak boleh bro. YP gila. YP gila. Okey, Ini insyaAllah. perempuan cantik yang sama juga. Ni last Okey, boleh. Macam mana kalau kita bergaduh dengan suami? Suami tengah gaduh-gaduh, yalah biasa orang tengah panas kan. Dia terlafazkan cerai. Subhanallah. Aku talak engkau, Sia. Gitu Astaghfirullahalazim. Lepas tu dia dah tersilap itu, jadi macam dia nak rujuk balik. Lepas tu after a while dia macam, baby sorry I terlepas lah baby. Macam mana? Tak ada maaf bagimu lah. tak boleh, Tak boleh. Dalam marah pun, dalam keadaan mabuk pun, kita lafaikan cerai kepada isteri kita, rujuklah kepada syariah court. Laporan. Walaupun dia tak sengaja. Walaupun dia tak sengaja. Terus kena pergi RMM lah. Yes, kerana dia dah lafazkan talak man. itu. Aku ceraikan kau 1 kali, aku ceraikan kau dah 2 kali talak ini. Jadi nak kepastian, pergi ke syariah court dalam masa 7 hari itu buat laporan. Kita takut nanti kalau memang betul-betul lah dia talak dan sebagainya, dia bersama hubungan, dia dah berzina. Maka jauhkanlah perkara itu, laporlah dekat syariah court, mereka buat selidiknya. How fast diorang boleh settlekan As fast as tengok keadaan dan masanya. Keadaan masanya itu diorang nak selidik, nak datang interview, nak tanya keadaan kau macam mana ketika itu. Kau mabuk ke, kau marah ke. Jadi ini nak kena kita pastikan, biar diorang buat selidikannya tu, buat investigation, pastikan dia tidak melampaui batas, jadi talak itu tidak jadi. Kalau dia memang jadi, maka dia harus rujuk kembali. Jadi sepanjang proses tu tak boleh macam suami isteri balik lah. Tak boleh bersama, pisahkan bilik. Jangan katil. Katil boleh rapat balik. Pisahkan bilik terus, kunci pintu, tak boleh jumpa. Tak boleh bersama. serious, Sampailah kes tu selesai. This lafaz cerai ni jangan main-main. It's very serious offence. Serious offence. Dalam hukum syariah. Dalam hukum syariah. Pasal apa tahu Ustaz yang bahaya dia ni, pasal lidah tu tak bertulang. Ada lagu kan ni? Nampak? Lidah tidak bertulang. Itu lagu apa Fauzia Latif? Shima. Bukan. Habis? Aisyah bro. Oh, Aisyah. Aisyah. Baik, Okay. Baik, Alright. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Dan pastinya kita akan berehat seketika kerana walaupun lidah ini tidak bertulang, ia perlu direhatkan. Kita akan kembali sebentar saja nanti dengan lidah yang lebih tajam dan berbiasa. Jangan ke mana-mana. Baiklah, selamat kembali dan pastinya podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh nurinsan.sg, nurinsan.sg. Kita dah lakukan beberapa perkara. Brothers OLG ni kita dah turun pada bazar di kawasan Geylang Serai. Betul. Dan kita lihat sendiri bagaimana anda melakukan sedikit penjualan untuk mendapatkan dana untuk Nur Insan. Kita ada teman-teman pendengar podcast kita pergi kepada Ustaz NGU. Ya, betul. Nak pemberian untuk Nur Insan. Ada juga wakaf semua Ustaz. Betul, zakat harta. Masya Allah. Dan kita masih lagi orang kata tu mengejar target yang telah pun diletakkan oleh Nur Insan. Belum lagi mencapai matlamat. Belum mencapai matlamat lagi. Jadi tujuan kami di sini pastinya adalah untuk menyeru lebih ramai pendengar-pendengar kita. Ini dah 10 hari terakhir Ramadan Ustaz. InsyaAllah. Dia kalau kita kasih derma waktu 10 malam terakhir ni, macam mana hitungan pahala dia Ustaz? Okey, Alhamdulillah. Oh, dia tanya pahala. Tanya pahala. Nak tahulah kan. Ini satu amalan yang digalakkan oleh para ulama, iaitu menggalakkan pada 10 hari terakhir ini, berebutlah anda untuk bersedekahul jariah. Kerana itulah malam atau malam tu malam Lailatul Qadar. Ya. Kalau dia jatuh pada malam-malam yang ganjil, kita bersedekah. Contohnya 21 hari bulan, 23, kemudian 25, 27, 29. Ini malam-malam barakah, malam Lailatul Qadar. Cuma Allah tak sebutkan bilakah malam Lailatul Qadar dan bilakah malam tu Rasulullah pun tak sebutkan. Kerana bila tanya dengan sahabat-sahabat tanya dengan Rasulullah kata hanya Allah dan para malaikat saja yang tahu bilakah malam itu. Cuma tak disebutkan, tapi Rasulullah ada beri gambaran bilakah malam Lailatul Qadar itu. Jadi gambarannya, satu contoh ialah bila malam Lailatul Qadar tu, malam itu malam ganjil, maka pagi siangnya itu kemerahan matahari itu menjadi putih. Wow.
keputih-putihan. Jadi lepas solat subuh, kita dah qiyamul malam tu, kita lihat di luar, kita keluar tengok matahari terbit matahari, dia tak kemerah-merahan, dia berputih-putihan. Kenapa berputih-putihan? Kerana Rasulullah katakan itulah para malaikat naik langit menuju kepada Allah SWT, membawa laporan-laporan kepada Allah SWT. Wow. Jadi sakingnya berjuta-juta malaikat turun pada malam tu, pada lepas subuh tu mereka naik balik, maka terangnya matahari tu ditapis oleh para malaikat. Jadi tak terang, dapat keputih-putihan. Itu tandanya malam Lailatul Qadar. Dan juga pada malam pagi Lailatul Qadar itu sangat tenang. Sangat tenang. Dunia ni aman, tenang sekali. Macam pagi raya, kita takbiran tenang, tak ada kereta, tak ada apa, bunyi burung-burung, kicau-kicauan. Gitu ketenangan itu malam Lailatul Qadar. Jadi mereka ni merebut, para sahabat merebut sampai ke 29 hari malam Lailatul Qadar itu, Ramadan, mereka bersedekah. Mereka tuangkan apa saja mereka ada dan berikan kepada fakir miskin, anak yatim, orang yang susah. Mereka bantu, diorang all out keluarkan apa yang mereka ada. Diorang ada kurma, diorang habiskan kurma diorang. Diorang ada kambing, korbankan kambing, daging-daging tu bagikan pada fakir miskin. Begitu jugalah para jemaah sekalian, kalau anda nak serahkan, nak ngejarkan, insya-Allah Nur Insan sentiasa ada menanti kedatangan anda semua, insya-Allah. InsyaAllah. Luar biasa. Kerana ini merupakan madrasah percuma yang telah memberi khidmat kepada anak-anak maupun orang-orang tua, okey. Dan selepas ini juga kita akan mendengar salah seorang daripada makcik yang telah pun dibantu oleh Nur Insan. Betul. Kisahnya begitu menyayat hati, sedih sangat sampai aku nak berbual pun macam Sebab kita mendengar waktu kau buat rakaman bersama dengan penerima habuan daripada Nur Insan ni. Kongsi sikit apa yang berlaku. Sebab aku tengok selalunya kau confident berbual bro, tapi at this point of time macam kau macam tersekat-sekat. First aku punya, what is happening? aku tak boleh tengok seorang yang tak boleh dengar cerita-cerita sedih lah. Apatah lagi kisah benar daripada makcik tu sendiri kan. Lepas tu bila makcik tu dah start nangis, alamak, aku kira aku tengah tahan ego. Aku dah tengah tahan suara kan, macam nak dapat kira nak tahan lah, nak tahan tangisan dan sebagainya. Jadi aku macam memang aku rabak lah. Ustaz, kalau dari segi macam contohnya golongan makcik ni kan, dia mungkin bukan penerima, orang kata tu pendidikan Islam secara percuma menerusi madrasah. Jadi ini bermaksud Nur Insan juga membantu golongan-golongan seperti ni. Apa lagi yang Nur Insan lakukan selain daripada memberi pendidikan percuma pada hujung minggu? Ya, Alhamdulillah. Baru kemarin kita ada buat Ramadan Charity Ride. Ahad yang kemarin tu, kita telah mengedarkan sebanyak 300 bungkusan makanan dan habuan hari raya kepada 300 keluarga fakir miskin. Ini daripada derma ataupun sumbangan daripada fidyah. Fidyah daripada masyarakat kita salurkan kepada mereka. Alhamdulillah. Terima kasih pada volunteer, para pemandu, para cyclist, motor dan sebagainya, budak-budak motor ni semua telah menghantarkan semuanya kepada 300 buah rumah keluarga yang fakir miskin. Alhamdulillah. Jadi kita bantu mereka dengan wang fidyah ni. Termasuk juga yang makcik tadi kita interview waktu dia datang sini, dia tu dah nangis. Kalau dia jumpa kita waktu awal-awalnya tu kan, dia keluarkan rintihannya tu kan, Masya Allah, saya pun menangis. Saya ni muka je garang, tapi hati ada taman, ada saya tak boleh orang macam gini. Betul. Kita mesti nak kena bantu mereka. Kita nak kena bantu orang. Saya pun rasa terkesan juga apabila makcik tu katakan kepada kami lah bahawa Faris, director kepada Nur Insan juga, Presiden, dia katakan bahawa Faris ni dah macam anak dia sendiri. Betul. Inilah anak saya. Dia katakan sampai begitu, Ustaz. Saya pun dapat rasa selama berapa tahun, 15 tahun dan begitulah. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi kami ingin menyeru anda untuk terus menderma kepada Nur Insan untuk membantu orang-orang seperti makcik yang bakal anda dengar sebentar saja nanti, dan juga anak-anak yang sedang mempelajari ilmu agama secara percuma di bawah naungan Madrasah Nur Insan. Dipersilakan sekali lagi www.nurinsan.sg, klikkan donate now dan anda boleh menderma satu kali ataupun berikrar untuk bulan-bulan untuk anda menderma.
Dua cara pembayaran yang boleh anda laksanakan. Yang pertama adalah penerimaan satu kali saja, your one time donation menerusi PayPal ataupun Nets boleh anda laksanakan. Jadi teman-teman yang sedang mendengar, sama ada di Malaysia, di Australia, di UK juga boleh turut memberikan sumbangan anda, ataupun anda boleh mengikrarkan duit bulanan juga menerusi Nets dan juga PayPal yang telah pun disebutkan. Ingat www.nurinsan.sg. Kita bersama dengan salah seorang penerima habuan Nur Insan, perjalanan kisah beliau dan bagaimana beliau mencari tempat mengadu bersama dengan pihak Nur Insan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama salah seorang yang telah pun dibantu oleh Persatuan Nur Insan. Kita bersama Puan Sabariah, dan dikatakan Puan Sabariah telah pun bersama dibantu di bawah naungan Persatuan Nur Insan ini selama 20 tahun. Saya. Baik, jadi bermulanya, boleh tak berkongsi sama tentang bagaimana ia bermula, tentang kepayahan Puan Sabariah yang telah pun Puan Sabariah sendiri lalui bersama anak-anak, keluarga dan sebagainya, bagaimana? Saya nama Sabariah. Cakap Puan Sabariah kasih. Baik. Macam mana Puan Sabariah? Pengalaman saya ada 4 orang anak, tapi tak naklah kita bercakap. Susah senang saya seorang ibu yang ada penyakit kencing manis, darah tinggi, kanser. Saya ada penyakit ini, tapi alhamdulillah saya dapat dengan Nur Insan dapatlah bantu saya dari segi untuk perbelanjaan, bayar lampu air, tong sampah, sakit saya, check up. Syukur alhamdulillah dibantu oleh Nur Insan. Saya bertelia di tempat Nur Insan sudah daripada 20 tahun. Baik. Itulah jalan hidup saya. Suami saya baru lepas tu hari 2 tahun meninggal. Jadi penyakit tu datang, adakah selepas peninggalan suami Puan ataupun baru-baru juga? Tidak. Suami saya dalam 30 tahun dia dah menyerang sakit jantung, kaki bengkak, semua bengkak. Saya mengalami kanser, keluar masuk hospital. Pada waktu yang sama juga, sewaktu suaminya sakit, Puan pun sakit? Sama. Dia keluar, suami saya keluar, saya masuk. Suami saya keluar, saya masuk. Jadi bagaimana kepayahan yang dialami sebelum dibantu oleh Nur Insan? Apa yang Puan lakukan demi untuk menanggung bil anak-anak dan sebagainya? Sebelum itu, saya sebelum nampak penjemputan Nur Insan, saya telah pungut-pungut tin, pungut-pungut sak kapal. Saya dapat jual. Itulah penghidupan saya. Terus saya syukur alhamdulillah saya dapat pada Nur Insan dapat membantu saya dalam berapa bulan yang ini, dapat melunaskan segala hutang-hutang saya. Ruangan yang dipanggil sebagai teka bunyi. Kita dah lama tak main teka bunyi ni. Dah lama tak main Okey. Ini senang saja oleh kerana Ustaz NGU bersama kami. Ya. Okey. Kita harus cuba untuk memberikan satu bunyi, dan Ustaz NGU cuba untuk meneka lah apa bunyi tersebut. Dan kalau beliau berjaya untuk meneka, kita dapat satu mata. Okey. Jadi buatlah yang senang-senang. Ya, okey. Teka bunyi benda yang dekat bazar, tak ada Teka bunyi apa? inilah. Bunyi ini Apa-apa saja. bunyi Apa saja bunyi. Okey. Okey? Sudah bersedia? Kita tak boleh teka Kita tak boleh teka. Ustaz je boleh Ustaz teka. saja Ustaz boleh dapat teka. teka, Kita dapat point. markah. Ya. Okey. Ya, boleh Ustaz Boleh Ya, insyaAllah. Ustaz teka sajalah. Teka je lah ya. Contoh saya kasih contoh lah. Macam contohnya Allahu Akbar. Orang Apa dia Ustaz? Apa dia, orang Ustaz? tengah buat apa? Bismillah liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Oh, orang solat dia. Betul. Macam Macam itu. itu. Dia teka bunyi Dia teka bunyi lah. Bunyi apa? Teka bunyi apa? Dia solat zuhur tu. Oh, Betul solat zuhur. Betul. Sebab dia tak jahar. Dia tak jahar. Betul. okey. Bukan jawahir. Tak ada.
Jauh akhir Betul jangan Ustaz. ada. Kira kira Zuhur lah. Baik. Oh, asom. Oh, asom. Din first. Asal kau gini CP. Kau CP Scissors, paper, stone. Okay, Aku okay, sekian. Okay, sudah bersedia Jin Dino Rahim? first, Zah second, Razi third. Baik, silakan. Tafadhol. Teka bunyi ni bro. Teka bunyi ini. Ustaz. Kira bunyi apa kat ini Ustaz? Alhamdulillah. Oh, okey. Apa dia buat apa? Orang tengah makan ya, buka puasa. Betul. Kira dah azan. Terperanjat. Kenapa kena terperanjat? Okay. Baik. Taib. Ustaz. Teka. Aku 1 point Ya, okey baik. Teka bunyi apa ni Ustaz? Ya. Aku kena sampuk apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Saya duduk sini Sorry Okey. Mengerikan bunyinya Ya. Apa dia Ustaz? Orang tengah kelang kabut nak buka puasa Hampir Ustaz, tapi orang lambat nak iftar Ustaz. Kira dia nak pergi masjid, dia nak iftar. Lepas tu dia lari alamak dah masa, ya Allah. Dia lari dan spesifik dia adalah ini adalah di Masjid Wat Tanjung Ustaz. Kau buat. Tahu aku buat. Oh, Aku pernah lambat lah. okey. Aku pernah lambat. Jadi tu ini aku punya experience lah. Abi yang kau tahu ada satu bunyi aku macam lalu saya duduk sini Kira kau tahu dalam satu dulang tu ada 3 jemaah, tapi satu dulang actually 4 jemaah. Kira dia nak masuk Kira macam pekerja asing sana ingat, wah ini hari ni kita dapat makan 3 orang. Tapi dia, aku nak makan juga. Dia selit masuk Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Banyak dia punya story dia. Tak apa. Razi, silakan Razi. Tapi jawapannya betul ke salah? Setengah betul Ustaz. Setengah betul. Setengah Setengah betul. Maka awak setengah lah. Setengah lah. Saya dapat setengah lah. Ini kali betul kan dapat 1. Jujur. Bagus. Alhamdulillah. Teka apakah ini? Okey. Mana Ini pasal kilang ni. Tu dia. Kan. Let's go. Jangan. Assalamualaikum. Nak ambil gambar boleh? Ambil gambar boleh? Boleh, apa salahnya? Tak ada apa-apa, silakan. Aku je tahu. Terima kasih. Terima kasih. Saya suka dengan program awak. Apa dia Ustaz? Orang datang ke booth Nur Insan. Kira kau Ini berlaku ni. Ni berlaku. Berlaku kan? Aduh. Baik. Okay. Dah habis kan? Dah, satu lagi ya. Satu lagi. Cepat sangat game ni. Cepat sangat. Okey. Alright. Teka bunyi ini. Ni apa? Dah habis. Salah ni. Dah habis. Okey. Macam mana? Balik lah. Benda Ustaz. Apa, buka dah habis ke? Makanan dah habis? Salah. Salah. Cuba lagi Ustaz. Cuba sikit. Ustaz dengar betul-betul okey. Tengok betul Saya yang berlakon ni bagus tau Ustaz. Tengok dulu. Dik dah habis. Dah habis. Balik lah Apa benda Ustaz? Bubur dah habis. Salah. Bubur dah habis. Kita fikir bubur tau. Salah. Give up. Tarawih dah habis. Salah. Kari pap habis. Salah. Give up. Okey, give up. Orang lambat solat Jumaat. Aku
makmur. Aku dah solat, aku macam lari lah. Dapat lari. Dia dah habis. Dia habis. Kira aku lambat. Apa hukum orang lambat? Aku pergi sama Ibrahim dah penuh. Dah tak boleh lah. Terus aku balik. Aku ingat sempat lah. Dah habis. Bukan rezeki lah. Tak sengaja. Saya solat Zuhur lepas tu. Baik. Taib. Taib. Okay, saya punya turn Teka bunyi ini, Ustaz. Ya. Baik. Wah, kita sama sini ya. Kita sama sini. Apa khabar? Tu sana. Apa khabar? Apa khabar? Ni Kecik. Apa ni? Apa khabar? Jadi sini. Apa khabar? Sini. Okay. Tak apa lah. Astaghfirullahaladzim. Tak apa. Okay, tak apa. Okay. Silakan Ustaz. Ni baru berlaku Ustaz. Okay, ni apa show. Okay, let's go buat show dekat apa, Tanjung Katong ke? Dia hampir betul. Jawapan sebenar adalah Ustaz NJU dan yang datang support show Okay Let's Go. Dan kita panggil Ustaz NJU, tapi Ustaz NJU cakap macam tak apalah. Ustaz dekat depan. Habis kita dah bagi ni Ustaz NJU kita. Habis Ustaz macam dia sembunyi belakang orang lain. Ustaz kena bagi kita kan. Thanks Ustaz support kita. Alhamdulillah. Good show. Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah. Terkira rahsia. Ya, baik. Kira zila. Satu lagi ya, terakhir. Teka, apakah ini Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya? Okey, boleh. Silakan duduk. Jadi awak makan beras apa? Beras biasa ke beras basmati ni? Saya makan basmati lah. Okey, berapa kepala? 1, 2, 3, 4, 5, 7 kepala. Baik, insyaAllah. Harga dia berapa ni? Okay. Bunyi apa Ustaz? Orang bayar fitrah. Betul lah. 7 kepala kau family ya. Kau bayarkan meet kau? Kena bayarkan lah. Meet betul. kau bayarkan Meet bayarkan. Betul. Kita kena bayarkan lah. Betul. Tanggungan kita tu. Kita. Yes, Oh, betul. bukan meet bayar sendiri lah. Tak ada bang. Kita bayarkan. Dah berapa lama ada meet ni? Ada. Okey. Baik, terima kasih. Itulah dia podcast pertama yang telah pun dibawakan khas kepada anda oleh nurinsan.sg, nurinsan.sg. Sudah tu je, jangan lupa untuk klik donate now sekiranya anda telah pun melusuri website berikut, dan anda boleh menderma satu kali ataupun anda boleh ikrar berbulan-bulan untuk bersama memberikan support untuk Nur Insan. Dipersilakan saja Madrasah Percuma Nur Insan. Dan anda juga boleh membuat pembayaran melalui Nets ataupun PayPal. Register sahaja macam biasa. Dan bila lagi anda ingin menderma, inilah minggu yang terakhir ya kita menderma untuk mendapatkan lebih barakah dan mendapatkan rezeki yang lebih dan dijauhi dari segala penyakit. Memberikan kebahagiaan kepada kita juga. Ya, dermalah kepada Madrasah Nur Insan. Baik. Dan pastinya jangan lupa untuk seperti mana yang Razi katakanlah, ini minggu terakhir dan harap-harap anda juga dapat meraih manfaat sepenuhnya 10 hari-hari terakhir Ramadan. Dan Ustaz, sebelum kita tutup ni, apa kata mungkin Ustaz ada kasih sikit motivasi lah berkenaan dengan orang kata tu ganjaran 10 hari terakhir Ramadan ni dalam pemberian kita berbentuk derma pada Nur Insan. Baik, alhamdulillah para jemaah yang hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Ambillah peluang terakhir ini, 10 terakhir, yang mana setiap sedekah anda itu adalah berlipat-lipat kali ganda ganjarannya, insya-Allah.
manfaatlah, kejarlah. Inilah masanya anda dapat berlipat kali ganda ganjarannya bila anda melakukan sedekatul jariah kepada anak-anak fakir miskin yang berada di Nur Insan. Ya, mereka memerlukan bantuan-bantuan anda, derma daripada harta-harta anda. Manfaatkanlah peluang 10 hari terakhir malam Lailatul Qadar ni. Kejarlah, inilah masanya anda mendapat ganjaran insya-Allah. Dan mudah-mudahan bukan ini saja, kalau boleh lepas Ramadan, Syawal dan seterusnya, kami mengalu-alukan dermaan anda sebagai para dermawan. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki anda, panjangkan usia anda dan kesihatan anda. Dan semoga Allah memberikan berlipat kali ganda ganjaran anda dan rezeki anda nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, kita jumpa dalam podcast yang kedua. Yeah. Kita ucapkan selamat tinggal bagi anda yang telah pun selesai mendengar podcast pertama. Enjoy.